Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Saudari Farehah Wasli, Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Zulaikha Abdul Talib, Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi, yang berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Naib Presiden UMNO yang paling handsome. Setuju? Yang berbahagia Datuk Seri Syahaniza Samsudin, mantan Ketua Penerangan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Abdul Aziz Abdul Rahim, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Dan tahniah tempat ketiga Ahli Puteri paling ramai. Tahniah Datuk Seri. Yang berbahagia Saudari Siti Soleha Nordin, Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia. Tertinggal. Ni kena sebut, dia tak ada marah ni. Sebab dia ni dekat di hati puteri. Datuk Razlan Muhammad Rafi. Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Bendahari Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Ketua Penerangan Puteri UMNO Malaysia, Barisan Esko dan Ketua Pergerakan Puteri Negeri-Negeri, Ketua-Ketua Puteri Bahagian, Naib-Naib Ketua Puteri Bahagian, Setiausaha Puteri Bahagian, para perwakilan dan puteri-puteri dari seluruh negara. Mahasiswa-mahasiswi dari Kelab UMNO, siswi, rakan-rakan daripada Friend of Barisan Nasional, rakan-rakan daripada Kerajaan Perpaduan, dan tidak dilupakan mantan-mantan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Terima kasih, terharu alung bagi ni. Turut dialukan para pemerhati, div-div jemputan dan rakan-rakan media yang saya kasihi. Kekanda saya juga, Datuk Adi Putra, terima kasih bang. Saudari-saudari sidang perwakilan sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tetap setia dan bersemangat di Dewan Keramat pada hari ini. Ada yang datang dari jauh dan ada yang ambil cuti tinggalkan keluarga demi meneruskan perjuangan bersama parti yang kita sayangi ini. Perhimpunan kali ini ada kelainan tersendiri dan berbeza dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, atas ketentuan ilahi, walaupun kita tersentak dengan kekalahan pada PRU yang lalu, namun kita masih berpeluang menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan. Lain yang kita rancang, susun dan atur, lain yang Allah aturkan. Benarlah firman-Nya, wallahu khairul makhirin. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Oleh itu, marilah kita bermuhasabah dan mengambil iktibar daripada ketentuan ini. Saya juga ingin menyeru kepada semua ahli puteri yang ada di sini atau menonton di tempat sendiri untuk luaskan perspektif atau sudut pandang kita berkenaan Kerajaan Perpaduan. Saya mengakui
kita perlukan masa untuk menghadami dan memahami apakah hikmah keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan. Adakah ini yang terbaik untuk kita, perjuangan parti dan rakyat? Perpaduan adalah fundamental atau teras kepada kerajaan ini. Kerana perpaduanlah kita menjadi sebahagian daripada kerajaan. Demi kestabilan dan kepentingan rakyat, kita sambut salam perpaduan. Kita junjung perpaduan ini seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang menang bukan menang semua. Yang kalah bukan kalah semua. Berbekalkan 30 kerusi yang dimenangi pada PRU yang lepas, kita telah menyumbang kepada pembentukan kerajaan perpaduan. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, tetapi menjadi titik mula dan inilah solidariti dan bagi menoktahkan kemelut politik yang tiada kesudahan selepas PRU ke-15. Justru bagaikan biduk berlalu kiambang bertaut, kita sambut tangan perpaduan yang dihulurkan oleh Pakatan Harapan. Demi kelangsungan parti kita, demi mudarat yang lebih kecil dan demi rakyat, tak kala negara dan kita semua memerlukan sebuah kerajaan yang stabil untuk merancakkan ekonomi dan pembangunan negara. Mahu atau tidak, rela atau paksa rela, kita kena menerima kedinamikan politik. Mungkin selama ini kita sudah selesa dengan budaya dan tradisi politik kita, program dan gerak kerja cara kita. Namun, demi kelangsungan pergerakan puteri, marilah rakan-rakan semua bersama saya, kita lakukan anjakan paradigma dengan membuka ruang untuk bekerjasama dengan parti-parti lain di bawah kerajaan perpaduan. Para perwakilan puteri yang saya kasihi, keterbukaan kita bukan bermaksud kita meninggalkan jati diri parti kita. Kita terbuka dan menerima dinamika politik selagi prinsip perjuangan kita tidak tergadai dan diperkotak-katik. Ada yang tanya, macam mana kita nak ubah Tuan Long? Pertama, kita cari titik temu yang kita sama-sama nak, yang kita dan mereka boleh terima. Dan kedua, kita fokus dengan kebersamaan yang kita ada. Contohnya, kita mulakan langkah menubuhkan Sekretariat Perpaduan. Pejabatnya di sini, gerak kerjanya di sini, dan kita baru saja berjaya anjurkan konvensyen kerajaan perpaduan juga di sini. Kita jemput wakil-wakil parti untuk bersama-sama bincangkan agenda perpaduan. Ini adalah bukti keterbukaan kita dan kita berlapang dada dengan penyatuan ini. Kita alu-alukan dan mengangkat pemberdayaan politik yang lebih sihat. Kita masih UMNO yang sama. Asas dan tujuan perjuangan UMNO tetap kita pertahankan, malah terus kita suburkan. UMNO first, bab kata MB Pahang. Namun, dalam masa yang sama, pola fikir dan gerak tindak kita dalam politik perlu lebih matang. Selari dengan tuntutan masa, peranan puteri tidak berubah. Malah insya-Allah akan lebih terbuka dan terus menjadi lebih baik daripada segenap segi. Dengan anjakan mentaliti yang lebih matang, kita jadikan keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan ini sebagai peluang untuk kita belajar perkara baru dan latih untuk perkemaskan perspektif politik kita.
Kita juga berpeluang bergaul dengan kelompok yang berbeza, yang penuh dengan kepelbagaian dan sudut pandang atas slogan Bhinneka Tunggal Ika. Pelbagai tetapi tetap bersatu. Datuk Seri Presiden pernah berpesan, UMNO kena keluar dari kepompong lama. Oleh itu, kita kutip seberapa banyak hikmah dan pengalaman baru semasa keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan ini. Kita terima perubahan melalui cara fikir yang lebih positif. Puteri-puteri rakan seperjuangan, asimilasi politik atau penyesuaian politik antara dua parti yang bekerjasama seperti Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Asimilasi politik bukan satu perkara baru, tetapi ia agak canggung bagi kita dan kita perlukan satu tempoh masa untuk biasakan. Kita sudah terbiasa dengan lenggok kita dalam politik. Sudah sebati dengan budaya UMNO, tradisi yang kita warisi dari dulu. Saya faham, hendak terima perkara yang baru dan asing, pasti sedikit aneh. Mungkin masih lagi ada rasa terkejut. Ditelan mati emak, diluah mati bapa. Tidak mengapa. Kita berikan ruang dan masa seluasnya. Sampai masanya saya yakin kita boleh sesuaikan diri. Sudah banyak negara di dunia moden hari ini telah melakukan asimilasi politik bagi menstabilkan kedudukan kerajaan yang turut memberikan impak besar kepada perkembangan ekonomi negara. Kita juga tidak terlepas. Dominasi semakin mengecil, asimilasi semakin melebar, perpaduan tampak sinarnya. Walau mungkin ada yang sampai bila-bila pun tidak boleh menerima asimilasi politik ini, namun kita harapkan sampai masanya mereka boleh menerima. Peristiwa hari ini merupakan kesinambungan gagasan perpaduan yang telah diasaskan oleh almarhum Tun Razak dalam pembentukan Kabinet Campuran pada 13 Ogos 1973. Saya ingin memetik kata-kata Tun Razak pada 30 Jun 1973. Saya yakin dengan izin Tuhan, apabila konsep kerajaan perpaduan telah dipersetujui, maka perpaduan di kalangan orang-orang Melayu akan bertambah kuat dan meluas. Dan ini akan membawa kepada kestabilan, kemajuan, kemakmuran rakyat dan negara. Kesan kerajaan campuran sudah tentu adalah sangat baik di kalangan bangsa kita yang akan memberi kita semua lebih keyakinan dan tekad baru dalam perjuangan kita sekarang dan masa akan datang. Puteri-puteriku sekalian, saya ingin bertanya, adakah perjuangan UMNO masih relevan? Jawapannya ada dalam setiap diri kita. Tepuk dada, tanya selera. Sebagai parti terbesar orang Melayu dengan keahlian yang menjangkau 3.2 juta orang ahli, sudah semestinya UMNO selayaknya menjadi parti yang memayungi orang Melayu. Natijah PRU ke-15 menunjukkan calon UMNO Barisan Nasional tewas di kebanyakan kawasan yang menjadi fixed deposit UMNO Barisan Nasional, khususnya kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Kenapa situasi ini berlaku? Adakah orang Melayu telah menolak perjuangan UMNO? Perkara yang perlu kita faham dan hadam. Walaupun dengan penyatuan kerajaan ini, UMNO tetap berdiri atas prinsip perjuangan parti. Identiti parti kita masih sama, namun apa yang boleh kita tambah baik adalah
anjakan pola fikir dan gagasan fikiran yang lebih terbuka. Kita tak mahu hilang identiti parti dalam simbiosis politik ini. Perihal kepribadian jati diri kita terus utuh, malah lebih kukuh menyusur waktu. Perkasakan rumah kita ini. Tegakkan tiang seri yang menjadi tunggak keteguhan rumah ini. Jangan robohkan rumah ini dari dalam agar kita semua dapat terus berteduh dan tinggal harmoni di dalamnya. Kalau rumah kita bocor, kita semua akan merasa bahang dan panas, tempias dan hujan. UMNO masih lagi diperlukan dalam negara ini. Kita ada kebolehan dan kelebihan yang tak dapat disangkal. Pengalaman pemimpin kita dalam mentadbir urus negara usah dipertikai. Sejarah pemimpin-pemimpin UMNO sebagai menteri yang memegang portfolio yang hebat dan penuh kredibiliti telah terbukti. Malah mereka berjaya mengangkat kedudukan negara ke tahap yang lebih tinggi. Lihat saja pemimpin-pemimpin kita yang berada dalam kabinet sekarang dengan pengalaman mereka sebagai pemimpin kerajaan sebelum ini, khidmat bakti mereka terus diperlukan bagi membantu untuk mentadbir urus negara. Hal ini adalah satu kebanggaan buat kita kerana seperti mana yang kita tahu, UMNO adalah rumah di mana lahirnya pemimpin berwibawa dan binding factor kepada pembentukan kerajaan hari ini. Kerana kita merupakan parti yang mempunyai asas berorganisasi yang stabil. Kendati pun begitu, kita bukanlah parti yang sempurna. Ada kekurangan dan kekhilafan yang terkadang tak terlepas. Kita ambil pedoman, jadikan teladan. Kita tak mampu nak ubah sejarah, tapi kita boleh bangun, mencipta masa depan yang baru, yang lebih baik dan cerah. Ingat-ingat menebang kayu, patah kayu menimpa bahu. Marilah kita bersatu padu bersama perhebat hala tuju. Kalau kain sudah bersih, jangan dibiar diinjak-injak. Kita semua pemimpin dipilih, padu gerak kerja menuju puncak. Saya sering ditanya, apa hala tuju saya dan kepimpinan pergerakan Puteri UMNO Pegai ini? Ingin saya tegaskan, untuk 12 bulan pertama ini, 3P akan dijadikan sebagai hala tuju pergerakan Puteri, iaitu perpaduan, perhebat dan perkemas. Perpaduan dan merapatkan jurang di antara kita dengan rakan kerjasama politik, dan paling penting, minimumkan jurang pergerakan Puteri UMNO dengan anak muda. Perhebatkan pemimpin dan ahli kita, ketengahkan dan pastikan mereka berada di barisan hadapan sebagai juru bicara anak muda. Perkemaskan dan sesuaikan gerak kerja Puteri mengikut trend dan keperluan semasa. Maksimumkan penggunaan medsos sebagai medium penyebaran maklumat dan isu. Bagi memastikan gerak kerja kita jelas dan terurus, kita perlu fokus kepada outcome dan yang kita ingin capai. Gerak kerja kita perlu menepati intipati 3S, iaitu santun. Kita santuni citra anak muda, bukan lagi hanya fokus kepada geografik dan demografik saja, tapi kita perlu berikan penekanan kepada psikografik atau kelas sosial anak muda. Apa minat mereka, gaya hidup mereka, personaliti mereka serta nilai-nilai dan pendapat mereka. Selepas ini, setiap program pergerakan Puteri UMNO di bahagian dan cawangan bukan hanya program yang sekadar melibatkan ahli puteri semata-mata, tetapi perlu santuni dan libatkan anak muda setempat. Kita tidak mahu kehadiran kita hanya dirasai oleh Puteri UMNO saja, sedangkan anak muda setempat tidak tahu pun kewujudan kita.
Kalau mereka allergic guna dengan logo puteri, tak apa. Tak perlu kita pamerkan. Apa yang penting, kita mampu dekati mereka dan mereka merasai kehadiran kita. Boleh? Santuni psikografik anak muda. Kita perlu masuk ke setiap aktiviti dan program yang berkaitan anak muda. Kita cari persamaan hobi dan minat dengan mereka. Kalau perlu, kita tubuhkan kelab-kelab. Penuhi minat mereka seperti kelab basikal, kelab mancing, kelab basking, hiking seumpamanya. Nak cakap pasal basker tadi, saya dapat cakap dengan Datuk VP tadi. Saya pernah anjurkan satu program Baskinita, di mana kita bersama-sama dengan kumpulan baskers di Kuala Lumpur ni, kita engage dengan diorang lebih kurang 200 orang. Dan kita letakkan diorang di bawah satu kelab anak muda. Selaras, tekuni dan kaji persekitaran politik semasa dan selaraskan dengan gerak kerja. Didik dan selaraskan pola fikir kita seperti mereka. Barulah kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mereka. Kata hukama, persiapkanlah generasimu yang berbeza dengan keadaanmu, kerana mereka adalah yang akan hidup di zaman yang berbeza denganmu. Sekarang zaman YouTube, zaman TikTokers, zaman tekan situ, tekan sini, swipe sana, swipe sini, semua maklumat diperolehi di hujung jari tanpa sepadan. Jadi, selaraskan kaedah dan pendekatan yang bersesuaian dengan golongan yang kita nak hampiri. Contohnya, kelompok 18 tahun hingga 25 tahun guna cara A, 25 tahun hingga 30 tahun guna cara B, dan 30 tahun ke atas guna cara C. Kita lebih progresif dan kreatif, terokai cara baru yang lebih sesuai. Ada pembaharuan dalam gerak kerja tahun ini. Kita akan mendigitalkan semua gerak kerja untuk memudahkan koordinasi dengan kerja jentera. Tak perlu lagi cetak sana sini, bawa printer ke situ dan ke sini. Lagi laju dan tersusun kita buat kerja dengan harapan kerja kita dapat dijalankan dengan lebih optimum dan bawa hasil yang lebih baik. Sebar, guna medium-medium yang trendy, all out dekat TikTok, bagi orang nampak kita dan apa yang kita buat. Jadikan medsos sebagai saluran utama untuk kita sampaikan maklumat. Biro Media Sosial Pergerakan Puteri UMNO turut mengambil inisiatif dengan meningkatkan kekerapan konten di media sosial dan menyediakan ruang berinteraksi secara terus. Tahniah saya ucapkan. Kita semua perlu gunakan bakat dengan sebaiknya. Dengan dunia yang semakin laju, kita berucap panjang-panjang pun orang malas nak dengar. Dalam keadaan tertentu, medium penyebaran secara bersemuka mungkin lebih berkesan. Oleh itu, kita perlu sesuaikan penyampaian dan penyebaran maklumat mengikut keperluan lokaliti dan peringkat umur yang kita sasarkan. Begitu juga konten atau kandungan mesej. Kita perlu lebih fokus kepada kumpulan sasar. Fokus kepada 3P, perpaduan, perhebat, perkemas sebagai hala tuju, dan 3S, santun, selaras dan sebar sebagai gerak kerja kita. Dan inilah core business kita. Anak muda fokus kita. Terus jalankan peranan sebagai pemimpin muda. Jangan mudah hilang fokus dengan isu atau perkara-perkara yang remeh-temeh. Tumpu usaha untuk tarik golongan muda bersama kita. Kerana puteri perlu barisan pelapis yang subur dengan idea baru. Kita dekati dan selami apakah metodologi terbaik bagi menarik golongan muda, khususnya lepasan SPM dan STPM, serta mahasiswa. Boleh berprogram bersama, bersantai dan berbicara dari hati ke hati soal masa depan negara tanpa ada jurang memisahkan antara mereka dengan pergerakan Puteri UMNO. Anak mudalah yang mencorakkan dan mewarnai masa depan negara. Dan kita, pergerakan Puteri UMNO lah yang mencorakkan masa depan parti. Namun, kita tidak mampu mencorak secara sendiri. Kita perlukan sokongan, dokongan anak muda yang cintakan keamanan, kemakmuran, kestabilan dan perpaduan untuk melangkah sederap, seia dan sekata.
Koordinasi dengan gerak kerja tidak akan membuahkan hasil yang diidamkan. Pilihan raya negeri di 6 buah negeri nanti akan menjadi permulaan kepada gerak kerja kita yang baru. Sebagai sayap paling bongsu, sudah tentu gerak kerja kita akan lebih fokus bagi mendekati anak muda berusia 18 hingga 40 tahun dan pengundi kali pertama. Paling penting, saya nak ingatkan, have fun. Kerja dengan baik-baik, jangan gaduh-gaduh sesama kita. Nikmati proses bekerja sewaktu PRN nanti sebagai bilik darjah untuk kita belajar dengan kawan-kawan yang lain. Barulah bahu memikul, hati menyokong. Bekerjalah dengan gembira. Rakan-rakan puteri seperjuangan, kalau anda semua nak tahu, dalam dewan ini, puteri ini semua bukan calang-calang. Kita ada peguam, kita ada doktor, betul? Kita ada usahawan, kita ada cikgu, kita ada pensyarah, lepasan PhD pun ada. Ahli muzik pun ada. Dan kita juga ada mahasiswa-mahasiswi yang berpotensi. Tunjukkan keupayaan dan reputasi kita. Buktikan bahawa kita bukan hanya ahli puteri yang pakai merah jambu semata-mata nak melawar. Bila orang tengok kita, mereka yakin bahawa kita boleh memimpin. Barisan kepimpinan puteri dan ahli puteri sekalian, saya minta untuk semua lebih ke hadapan. Kita semua ada kelebihan yang berbeza dan tersendiri. Kita juga ada platform Puteri UMNO ini untuk membincangkan pelbagai dan isu permasalahan yang dihadapi oleh wanita muda. Maka, kongsikan kelebihan yang kita ada melalui podcast, YouTube dan TikTok Puteri UMNO Malaysia. Dan di bawah penerangan Puteri UMNO Malaysia, kita ada Puteri Hari Ini. Saya harap Ketua Penerangan dapat jalankan satu misi yang saya kira menjadi trend pada masa kini supaya kita dapat menggamit hati-hati orang muda di luar sana untuk bersama-sama kita. Saya tertarik dengan penganjuran National Training Week baru-baru ini yang berlangsung dengan kehadiran 125,000 peserta. Saya teruja dengan kehadiran dan penyertaan begitu ramai anak muda ke program ini. Saya berpendapat penganjuran NTW merupakan satu usaha yang amat baik bagi menggalakkan anak muda menyertai pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Syabas Datuk Seri Presiden selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah atas inisiatif menganjurkan NTW. Semoga ia dapat menarik lebih ramai anak muda menyertai TVET sebagai salah satu alternatif mereka melanjutkan pelajaran SPM. Pergerakan puteri boleh memainkan peranan sebagai duta TVET dan ikon TVET untuk sebarluaskan program TVET supaya lebih ramai yang tahu dan lebih ramai wanita muda dapat diperkasakan. Kita boleh mulakan dahulu dengan menggalakkan adik-adik puteri menyertai program-program yang dianjurkan oleh TVET. Dengan peluang yang ada, kita tingkatkan kemahiran dan melatih semula bagi menjadikan diri kita lebih berdaya saing seiring dengan kepesatan keperluan industri. Perwakilan puteri yang saya hormati, kerajaan akan stabil jika ekonomi stabil dan pertumbuhan positif. Di kebanyakan negara, kestabilan ekonomi telah menjatuhkan. Di kebanyakan negara, ketidakstabilan ekonomi telah menjatuhkan sesebuah kerajaan. Saya tertarik dengan penegasan yang dibuat oleh Datuk Seri Naib Presiden kita.
Meskipun prestasi ekonomi negara pada 2022 mencatat pertumbuhan 8.7%, ia tidak menggambarkan realiti sebenar kerana pertumbuhan mengikut suku tahun mencatat penurunan. Kita jauh ketinggalan berbanding Indonesia, Vietnam dan Filipina. Bagi rakyat marhain, angka juta, bilion, trilion, KDNK tidak menggamit keterujaan kepada mereka. Bagi mereka ialah apa yang mampu mereka beli dengan RM50. Itulah ekonomi bagi mereka. Bagi anak muda pula, ekonomi adalah peluang pekerjaan dan isu pengangguran diatasi. Ekonomi gig dan pekerja gig bukan satu penyelesaian yang terbaik dan bukan pekerjaan bagi jangka masa yang panjang. Kerajaan perlu menerokai bidang-bidang baru yang boleh menarik minat anak muda menceburi bidang pertanian dan peternakan yang berkaitan dengan sekuriti makanan. Kita adaptasi dan inovasikan kedua bidang ini sebagai bidang pekerjaan pilihan anak muda. Jika trend ini berterusan, ia akan menyebabkan ketidakjaminan makanan atau food security yang merupakan mukadimah kepada goyah dan rapuhnya kestabilan ekonomi negara. Masalah kepada kesihatan, pemakanan, pembangunan dan politik. Sekarang ni pun makanan ruji rakyat kita dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India. Itu belum kita ambil kira makanan lain. Berbilion duit kita belanjakan kerana mengimport makanan asas dari luar negara. Kerajaan perlu mendukung aspirasi dasar agro makanan yang mengurangkan kebergantungan negara kepada makanan import. Penggunaan teknologi terkini dalam sektor pertanian seperti penggunaan teknologi drone, IoT, GPS, AI, robotik dapat menarik minat anak muda untuk terlibat secara langsung dalam sektor ini. Sediakan dana dan grant khas bagi menggalakkan anak muda menyertai dan terlibat secara langsung dalam dua sektor penting ekonomi negara ini. Hadirin yang saya muliakan, siapa lagi yang nak perjuangkan isu anak-anak muda kalau bukan kita? Saya cuba selami beberapa isu yang dekat di hati anak muda. Pergerakan Puteri UMNO menggesa agar kerajaan perpaduan lebih cakna dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi isu-isu berikut. Pertama, kerancakan ekonomi gig telah menyaksikan sebahagian besar penggiatnya adalah anak muda yang menjadi pekerja gig terlibat dalam sektor e-hailing seperti Foodpanda, GrabFood, Lalamove dan seumpamanya. Kerajaan perlu mencari mekanisme terbaik bagi menjamin kebajikan mereka. Jangan biarkan pekerja gig menjadi mangsa kepada sistem dan teknologi. Mereka perlukan caruman KWSP, perlukan SOCSO dan perlindungan insurans. Jadikan pekerja gig lebih bermaruah untuk dijadikan karier oleh anak muda dengan menggubal atau khusus pekerja gig seperti Perintah Gaji Minimum PGM 2020 dan menetapkan harga shilling charge perkhidmatan e-hailing. Kedua, sistem pencukaian lebih bersasar dan berstruktur, khususnya kepada anak muda yang baru memulakan kehidupan dan kerjaya. Kesian Kak Depa, jika peratusan cukai yang dikenakan kepada anak muda sama dengan golongan yang sudah stabil dalam kehidupan dan kerjaya. Kerajaan perlu melaksanakan pengurangan atau polisi cukai yang berbeza untuk anak muda bawah 30 tahun. Yang ketiga, statistik bagi tahun 2020 lebih daripada 35% lepasan SPM tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Malah angka ini meningkat kepada hampir 50% pada tahun 2021. Persoalannya, kenapa dan mengapa perkara ini berlaku?
Kenapa anak muda tak minat sambung belajar? Hingga kan ada yang kata, tak payah belajar tinggi-tinggi, alih-alih grade tak ada hijau, hutang PTPTN pun kena bayar. Jolo ke? Oh, ramai orang Kelantan lah. Tidak dinafikan pengaruh unsur-unsur populariti dan easy money untuk menjadi influencer antara punca berlakunya perkara ini. Kerajaan perlu mengambil langkah yang lebih agresif dan progresif bagi menarik minat anak muda melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada melalui pendidikan biasa ataupun pendidikan teknikal. Galakan ini wajar kerana universiti adalah salah satu gelanggang terpenting untuk pembangunan modal insan. Lapangan mematangkan individu, membuat jaringan profesional dan memperbaiki komunikasi. Kerajaan juga perlu menyesuaikan silibus dan sukatan pengajaran dan pembelajaran, memenuhi keperluan industri dan keboleh pasaran kerja. Keempat, isu allowance latihan industri. Sehingga kini masih gagal dikuatkuasakan walaupun telah ada pindaan ketetapan bayaran allowance ini. Dengan kadar purata pada tahun 2019 antara 850 hingga 900 bagi setiap pelajar yang mengikuti latihan industri di sektor awam. Namun, bagaimana pula dengan nasib pelajar yang menjalankan latihan industri di sektor swasta? Adakah kerajaan bersedia menetapkan bayaran allowance minimum bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan dan mempergunakan mereka tanpa memberi sebarang inisiatif? Kerajaan perlu menetapkan kadar bayaran allowance kepada pelajar latihan industri di sektor swasta. Kelima, inisiatif MyBrain telah ditangguhkan dan masih belum dibuka. Ini telah membantutkan sasaran 60,000 pemegang PhD pada tahun 2023 akibat daripada penangguhan program ini. Ia telah memberikan kesan kepada para siswazah untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan PhD. Kami mohon dan menggesa kerajaan untuk mewujudkan semula inisiatif ini. Kita jenamakanlah semula dengan Rahmah Brain, Madani Brain atau seumpamanya. Kita realisasikan sasaran 60,000 pemegang ijazah dan PhD. Inisiatif ini penting kerana akan beri kesan kepada pasaran tenaga pakar kita dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Mana-mana inisiatif yang baik, yang bagi manfaat, kita teruskan. Dan paling penting, jangan potong bajet pendidikan. Sejarah dunia mencatat, pemugar perubahan negara bangsa bermula di institusi pendidikan. Pendidikan itu asas kecemerlangan dan jadi tugas kerajaan untuk pastikan pendidikan diutamakan. Pergerakan Puteri berharap 5 isu yang dekat di hati anak muda ini telah saya utarakan. Mendapat perhatian dan tindakan sewajarnya daripada kepimpinan kerajaan perpaduan. Ada cahaya dalam setiap kegelapan, ada jalan dalam setiap masalah, ada harapan dalam setiap permintaan. Puteri-puteri Along yang saya kasihi, dah banyak yang kita lalui, dah banyak yang kita harungi. Seharusnya kita jadi lebih matang, lebih tenang dengan apa jua situasi yang kita alami sekarang. Kita perlu banyak cerminkan diri dan ambil satu langkah ke belakang sebelum memberi reaksi. Sekiranya ada isu yang berlaku, jangan terus tunding jari. Duduk berbincang dan cari solusi. Sedikit perbalahan
atau perselisihan jangan dipanjangkan. Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga untuk kelangsungan kita semua supaya tak merugikan parti. Serumpun bak serai, selubang bak tebu. Kalau kita pecah, punah rumah kita. Kekuatan UMNO terletak kepada kekuatan jati diri ahlinya. Kestabilan parti kita bertunjangkan keharmonian kita semua. Kuat akar, kuatlah dahannya. Jadi, marilah kita terus berjuang membangunkan generasi. Hari ini menjadi saksi. Gelanggang parti bertambah subur. Perisopan jangan disangsi. Bangkit Puteri tak pernah undur. PRN datang tak lama lagi. Siapkan diri dan jiwa tempur. Semangat juang takkan berhenti. Saya Puteri sedia gempur. Akhir kata saya doakan ukhuwah kita kekal sampai bila-bila. Bukan terhenti di sini dan di dewan ini semua ya mantan-mantan. Sekali lagi saya nyatakan saya sangat berbangga dapat berada di sini hari ini bersama perwakilan dan ahli puteri seluruh negara. Selamat maju jaya buat kita semua. Selamat berjuang di medan PRN nanti. Semoga kita dilindungi dan usaha kita diberkati Ilahi. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.